Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuaca di Kuala Lumpur begitu cerah pada hari ini untuk menceriakan pagi Rabu kita. Cerah di kamera, tapi kita nampak titisan-titisan hujan itu mengembirakan kita semua. Hujan itu adalah satu hujan rahmat untuk membuka tirai selamat pagi Malaysia pada hari ini. Gambaran dari Angkasa Puri. Jadi selamat pagi Malaysia hari ini untuk edisi 8 Jun 2022 bersama saya Ridwan Mustafa dan pastinya teman saya Syafiqah Ishak. Saya Syafiqah Ishak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 76 tahun RTM tetap bersama dengan anda. Begitu juga kami di Selamat Pagi Malaysia. Pelbagai informasi dan juga fakta akan kami kongsikan bersama dengan anda 3 jam. Pastinya di saluran berita RTM My Review 123 TV1. Anda juga boleh saksikan kami melalui aplikasi RTM Click. Seperti mana Ridwan katakan tadi, begitu romantis sebenarnya pagi ni. Hujan renyah-renyah. Tapi saya menanti pelangi tadi. Ya, menanti pelangi. Hujan yang turun bagaikan mutiara. Gitu. Kami bila sebut mengenai SPM, Selamat Pagi Malaysia, ada satu lagi SPM sebenarnya yang menggusahkan hati adik-adik kita di rumah. Ya, Sijil Pelajaran Malaysia. Dan semalam telah pun diumumkan bahawa keputusan Sijil Pelajaran Malaysia akan diumumkan pada 16 Jun 2022. Bermakna lebih kurang dalam 8 hari lagi. 10 hari lagi lah. Lebih kurang macam itulah 2 minggu. Ini adalah kenyataan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dalam kenyataan memaklumkan calon boleh mendapatkan keputusan berkenaan di sekolah masing-masing, manakala calon persendirian slip keputusan itu akan dihantar melalui pos pada tarikh yang sama. Dan yang paling penting, lagi senang sekarang adalah calon sekolah dan calon persendirian juga boleh membuat semakan keputusan melalui 2 kaedah. Pertama, secara dalam talian di pautan myresultspm.moi.gov.my bermula 16 Jun pada pukul 10 pagi sehingga 24 Jun, dan juga anda boleh dapatkan keputusan SPM anda melalui hantaran SMS. Jadi dengan menaik SPM, jarak, nombor kad pengenalan, angka giliran dan juga hantar ke 158888. Yang paling penting, sistem ini akan mula diaktifkan bermula jam 10 pagi sehinggalah pada jam 6 petang pada 22 Jun 2022. Di mana keputusan SPM 2021 akan membabitkan seramai 407,097 calon. Oh, ini memang tak tidur malam sehingga 16 Jun. Tapi zaman kita, Syafiqah, mungkin kita excited di lain sikit. Pagi itu nak pergi sekolah. Pergi sekolah untuk dapatkan result. So kita dapat lihat kegembiraan. Mungkin ada juga kesedihan lah untuk mendapat result SPM. Tapi sekarang ini lebih teknologinya lebih canggih. Jadi boleh dapat result sahaja di rumah. Dan aku pun tahniah diucapkan. Awal-awal lagi kita tanya kepada adik-adik kita. Okey, sekarang kita pergi kepada berita yang kedua, iaitu yang mana ini berkaitan dengan bajet 2023 mungkin dibentang lebih awal. Kalau tahun lepas kita dapat lihat pembentangan bajet dilakukan oleh kerajaan dan juga kerajaan dijangka membentangkan bajet 2023 lebih awal, berikutan pilihan raya umum dijangka semakin hampir. Jadi bajet pilihan raya yang bercirikan pengembangan dijangka akan dikeluarkan dengan isu seperti cukai barang, perkhidmatan dan juga dijangka akan ditangani selepas pilihan raya oleh kerajaan baharu. Ya, kalau kita boleh lihat kenyataan prabajet dikeluarkan awal juga pada tahun ini, iaitu pada 3 Jun berbanding tahun lepas 31 Ogos. Jadi seperti mana Ridwan katakan tadi, ianya banyak menekankan pelan kerajaan yang lebih bersasarkan kepada subsidi. Walau bagaimanapun butirannya masih lagi belum kita ketahui, tapi sebenarnya ini merupakan satu indikator yang cukup baik sebenarnya, apatah lagi sekarang ini ramai yang mengatakan bila sebenarnya PRU akan dijalankan. Jadi bila kita lihat di sini pembentangan bajet 2023 yang bakal ataupun mungkin akan dibentangkan lebih awal menunjukkan satu indikasi yang positif sebenarnya. Iya, dan juga PRU juga akan berlangsung tidak lama lagi. Okey, seterusnya ini berkaitan dengan pengangkutan awam di Malaysia, yang mana Perdana Menteri akan merasmikan fasa 1 MRT laluan Putrajaya pada 16 Jun pada bulan ini. Jadi banyak sebenarnya perkara-perkara penting yang telah pun yang akan berlaku pada bulan Jun ini. Jadi projek transit aliran masa MRT laluan Putrajaya fasa 1 dari Kuasa Damansara ke Kampung Batu sepanjang 17.5 km siap sepenuhnya dan sedia untuk beroperasi. Ini membabitkan
9 stesen baru yang akan dibuka, iaitu Damansara Damai, Sri Damansara Barat, Sri Damansara Central, Sri Damansara Timur, Metro Prima, Kepung Baru, Jinjang, Sri Delima dan Kampung Batu. Manakala 3 stesen yang sebelum ini menjadi sebahagian daripada MRT laluan Kajang, Kuasa Damansara, Kampung Selamat dan juga Sungai Buloh. Jadi itu antara stesen yang akan dibuka. Dan juga untuk fasa 2 laluan Putrajaya ini akan dijangka untuk beroperasi sepenuhnya pada tahun hadapan. Dengan pembukaan ini, kita harapkan agar masalah kesesakan lalu lintas yang sedang berlaku sekarang ini pergi mana-mana pun memang trafik memang memang sesak lah. Memang sesak sungguh. Kadang-kadang kita terfikir pergi manalah mereka, tapi kita pun dalam kereta juga Ridwan. Soalan yang sama saya sentiasa berfikir. Betul. Kenapa semua orang keluar? Kita pun keluar. Kita pun keluar juga. Tapi ialah kita raya itu sebenarnya juga menunjukkan perkembangan positif. Sebab apa, setelah kita berada dalam fasa peralihan endemik ini, lagi banyak sebenarnya sektor ekonomi telah pun dibuka. Jadi kita boleh nampaklah pertumbuhan dan juga pergerakan ekonomi itu cukup memberangsangkan. Satu perkara yang cukup positif untuk kita. Cuma apabila laluan MRT dibuka dan juga kemudahan pengangkutan awam ini dikembangkan, kita sama-samalah untuk kita beralih dan cuba untuk menggunakan kemudahan yang telah pun disediakan oleh kerajaan. Okeylah, balik kita naik MRT lah. Stesen terdekat kat sini KTM, kita kena tukar ke KL Central. Betul. Selepas tu baru kita boleh berpisah, awak ke Shah Alam, saya ke Sungai Besi. Okey, baik. Boleh. Seterusnya, kita ada beberapa lagi berita untuk kita tunjukkan di sini. Anda boleh ikuti berita-berita yang kami berikan kepada anda melalui Instagram Berita RTM. Salah satunya untuk kita lihat titah yang di Pertuan Agong dan juga ini berkaitan dengan, saya rasa, antara isu di seluruh dunia juga, iaitu henti Islamofobia dan juga provokasi. Dan juga Malaysia mengutuk sekeras-kerasnya kenyataan hina Nabi Muhammad oleh 2 ahli politik India. Ya, kalau kita boleh lihat di sini, Kementerian Luar memaklumkan Pesuruhjaya Tinggi India ke Malaysia telah dipanggil dan Wisma Putra menyampaikan bantahan sepenuhnya terhadap kenyataan tersebut. Jadi ini sebenarnya merupakan pendirian yang agak teguh daripada pihak kita, daripada Malaysia, untuk menentang sekeras-kerasnya mengenai Islamofobia dan juga sebarang bentuk provokasi terhadap agama kita, agama Islam. Bukan saja agama Islam, malah semua agama di dunia ini tidak boleh diprovokasikan. Okey, itu sahaja antara beberapa pembukaan berita pembukaan untuk Selamat Pagi Malaysia pada hari ini. Kita berehat seketika. Selepas ini banyak lagi pengisian akan kami kongsikan kepada anda sehingga pukul 11 pagi hari ini.